Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Pada pagi ini kita dapat bertemu dalam kelas secara online ini bagi mata pelajaran fiqh, kitab idaman penuntut. Bagi memberkati pengajian kita, marilah sama-sama kita memulakan bacaan dengan baca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi untuk bab yang seterusnya kita akan baca rukun solat yang ketiga, iaitu takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Rukun solat yang ketiga ialah takbiratul ihram, yakni mengucap Allahu Akbar, iaitu Allah Maha Besar. Atas orang yang boleh menyebut, wajib ia menyebut demikian dalam bahasa Arab dengan tidak boleh ditukar seperti Ar-Rahman Akbar atau Allah A'zam atau Akbar Allah dan sebagainya. Jadi untuk lafaz takbiratul ihram dia khusus menggunakan Allahu Akbar, tidak boleh menggunakan perkataan lain. Sekiranya ada orang yang tidak boleh menyebut dalam bahasa Arab, begitu setelah ia belajar dengan bersungguh-sungguh. Ni mereka yang tak boleh menyebut bahasa Arab, dia dah belajar bersungguh-sungguh, tak boleh juga sebut Allahu Akbar, maka bolehlah diterjemahkan dalam apa bahasa sekalipun. Boleh menggunakan apa bahasa sekalipun, bukan bahasanya sendiri. Tidak boleh diganti dengan zikir yang lain. Mungkin dia seorang yang mengalami kurang upaya untuk menyebut, itu mungkin dia dimaafkan. Kalau orang yang sihat wa'afiat ni, dia kena berusaha belajar untuk menyebut lafaz takbiratul ihram, tapi lafaz Allahu Akbar ini merupakan satu lafaz yang orang kata orang Muslim ni, orang bukan Islam pun dia boleh sebut. Orang bukan Islam pun dia boleh sebut, apatah lagi kita ni Muslim yang sejak lahir. Kemudian disyaratkan takbiratul ihram ini membaca takbiratul ihram dan segala bacaan yang lain dalam solat hendaklah didengar oleh telinganya. Sebab Allahu Akbar mesti dengar telinga dia. Tidak boleh menyebut Allahu Akbar tu dia macam kumat kamit dia mulut dia. Dia tidak didengar oleh telinga, maka tidak memadai. Nak dapat satu kesempurnaan, mesti lafaz Allahu Akbar didengar oleh telinga. Kemudian wajib disertakan niat dalam takbiratul ihram. Okey, niat kita Allah, niat tu masuk dalam hati. Allah, niat takbiratul niat dalam takbiratul ihram, ingat dalam hati mengerjakan sembahyang fardu zuhur. Okey, bagi mereka yang was-was, yang tidak boleh nak masuk niat Allah, tapi tak masuk niat dia, dibolehkan niat secara lafaz. Sahaja aku usalli fardhu zuhri, boleh. Ulama dah buat satu pilihan ini supaya bagi mereka yang mengalami masalah was-was tadi dapat menunaikan solat yang sempurna. Jadi kata para ulama, untuk menghindarkan daripada masalah was-was ni, baca surah An-Nas sebelum solat. Baca qul a'udzu birabbin nas sebelum menunaikan solat. Mudah-mudahan dijauhkan daripada gangguan was-was ni tadi. Kemudian bila dah sebut Allahu Akbar, maka telah sempurnalah takbiratul ihram dia. Yang keempat, iaitu membaca Fatihah. Membaca Fatihah merupakan satu rukun solat
yang mana membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat masa berdiri. Kalau solat Zuhur 4 rakaat, 4 kali Fatihah. Kecuali makmum yang masbuk, dia tidak sempat baca Fatihah pada rakaat yang dia masuk. Contoh rakaat pertama, imam dah sembahyang, dah baca surah dah, waladhdallin amin, dah baca surah. Kemudian makmum Allahu Akbar. Jadi makmum tadi dia tidak dapat selesaikan Fatihah, maka imam tanggung Fatihah makmum yang masmuk tadi. Bukan imam tanggung dosa. Salah faham tu, kata oh, tak nak jadi imam lah, aku kena tanggung dosa dia. Apa pula? Tanggung Fatihah je. Tanggung Fatihah makmum yang makmum tidak sempat. Okey. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada Fatihah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain, contohnya mazhab Hambali, contoh kat Imam Mekah, bismillah tu dibaca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contoh macam tu. Kalau kita bismillah, kita kena baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau di Malaysia lah. Kemudian wajib dipelihara dan dijaga segala huruf Fatihah itu dan segala tasdidnya. Jadi hukum tajwid kena dijaga dengan betul dalam surah Fatihah tadi. Kerana ada dalam satu hadis la salata liman yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat bagi mereka yang tidak sempurna ataupun tidak sempurna Fatihah, ataupun tidak cukup ayatnya, ataupun tidak baca Fatihah, maka tidak sah solat. Maka Fatihah ini perlu diberi perhatian. Jadi pelajar-pelajar tolong perbaiki Fatihah masing-masing kerana ia merangkumi ibadah yang khusus. Ibadah khusus iaitu solat kita pada setiap hari. Ya? Jadi kalau Fatihah kita tidak sempurna, dikhawatiri solat kita tidak diterima. Jadi sama-sama memperbaiki bacaan Fatihah masing-masing, dan kita boleh belajar ataupun kita talaki dengan guru-guru yang mahir. Kalau di sekolah, kita boleh belajar dengan guru-guru dekat sekolah. Jadi dalam masa sekarang ini boleh kalau ada ibu bapa yang pandai ataupun adik-beradik dan sebagainya, kita boleh memperbaiki Fatihah. Ataupun sekarang ada kelas online. Jadi baca Fatihah ini tidak boleh diselangi dengan apa-apa bacaan kalimah lain. Contohnya orang yang bersin, dia tengah baru nak baca Bismillahirrahmanirrahim, acim, Alhamdulillah. Dia Alhamdulillah tu dia dibaca lah, dia jawab doa bersin tadi, maka tidak boleh diselangi kalimah bacaan yang lain seperti macam Alhamdulillah ketika lepas bersin, kecuali bacaan yang bersangkut paut dengan masalah solat seperti menyebut amin, kan? Okey. Contoh menyebut amin. Okey, amin ni bila imam habis baca Fatihah, makmum kena serentak dengan amin imam. Kerana apa? Bila disebut serentak dengan amin imam, malaikat mendoa, memohon ampun kepada mereka. Itu sebab makmum kena sama-sama amin dengan imam. Waladhdallin amin. Dekat situ ada sebuah hadis mengatakan malaikat berlumba mendoakan mereka yang sama amin dengan imam. Okey, jika mereka lemah baca Fatihah, hendaklah ia menggantikan dengan ayat-ayat yang lain atau zikir atau doa. Syaratnya jangan kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Jika tak boleh, juga wajiblah ia berdiri sahaja tiap-tiap rakaat sekadar masa baca Fatihah. Ini bagi mereka yang tidak boleh langsung. Kemungkinan mereka ini mu'allaf, baru masuk Islam, belum mahir baca Fatihah, dimaafkan. Jadi kalau kita ni dah belajar dari kecil tak baca Fatihah, tak sempurna solat, tak sah solat. Jadi perbaiki solat, perbaiki Fatihah, semoga mendapat satu bacaan yang sempurna dan mendapat solat yang sempurna, insya-Allah. Jadi cukup sekadar ini pengajian kita pada hari ini, 2 rukun, iaitu takbiratul ihram dan baca Fatihah. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan selamat belajar dan dipermudahkan mengikuti pembelajaran ini. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.